sendiri. Dari segi popular vote pun, kalau kita melihat dari segi popular votes itu, BN cuma memperolehi 26% dan PH 24%. Maknanya dari segi jumlah pengundi yang mengundi, BN dan PH, dan PN berada pada 19%. Jadi kalau kita lihat dari segi popular vote, so kita dapati bahawa sebenarnya angka itu tak jauh berbeza dan macam-macam boleh berlaku. Apa pun boleh berlaku pada pilihan raya umum yang akan datang. Jadi angka pengundian di Melaka ini tidak boleh dijadikan template di peringkat nasional. Tetapi umpanan bertanding solo itu mestilah diambil berat oleh pihak PH. Ya. Jadi kalau PH nak pergi solo juga di peringkat nasional itu, saya khawatir senario yang serupa akan berlaku. Kerana pembahagian pengundi-pengundi itu akan kembali kepada penyokong-penyokong parti, ahli parti. Yang kita harapkan PH mempunyai sokongan besar dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu adalah daripada pengundi-pengundi yang tidak berparti. Saya yakin pada ketika itu kalau ada pun dia panggil apa nama ni, undi lari daripada UMNO atau BN ini, ia insignificant. Tetapi yang menyebabkan kemenangan PH, pertama, gagasan Pakatan Harapan ketika itu yang meletakkan parti-parti besar seperti PKR, DAP dan juga Amanah serta bersatu dalam satu gabungan yang rakyat dia dengan senang hati memilih. Walaupun pada ketika itu PAS memilih untuk bertanding sebagai the third party, BN, PAS dan juga Pakatan Harapan, tetapi Pakatan Harapan mempunyai satu gabungan yang kuat dan pengundi-pengundi yang keluar mengatasi 80%. Ketika itu mereka memilih Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya tersebut dengan cemerlang lah, saya kira cemerlang buat pertama kalinya. Kerana yang mengundi pada ketika itu adalah sebahagian besar daripada bukan ahli mana-mana parti politik. Maknanya rakyat pengundi ketika itu memang mahukan perubahan. Jadi saya tetap berpegang kepada pandangan saya yang mengatakan sebab utama kekalahan Pakatan Harapan dalam PRN Melaka ini adalah sebabkan perpecahan Pakatan Harapan dan PN itu sendiri. Yang saya katakan galat tadi itu, kita tidak sempat menyuarakan jika Barisan Nasional bersungguh-sungguh menolak Perikatan Nasional untuk bekerjasama dalam pilihan raya umum negeri tempoh hari, cuma tidak ada tawaran daripada PH. Since BN is declining PN to work together and vice versa, maknanya PN pun menolak BN untuk bekerjasama. Jadi tidak ada satu tawaran daripada PH ketika itu. Why not PN work together with PH? Why not we collaborate and form satu gagasan baru supaya rakyat Melaka boleh memilih, dan itu tidak berlaku. Jadi saya rasa galat jugalah. Patutnya bila PN telah menolak BN dan BN telah menolak PN, PH with open arms kata why not PN and PH bekerjasama, dan kita tengok bagaimana pilihan rakyat pada kali ini. Kalau itu berlaku, mungkin senario keputusannya berbeza daripada apa yang berlaku pada hari ini. Dia kena ada satu wow factor. Wow factor ataupun factor. Wow factor ni ada sesuatu besar berlaku di dalam PH. Saya melihat kalau PH pergi solo, kita mungkin berhadapan dengan kesukaran pembahagian pengundi-pengundi itu mengikut penyokong-penyokong parti. Saya khawatir kerana pada ketika yang sama kita tidak nampak pandemik COVID-19 ini akan berkurangan. Bahkan dengan varian Omicron ni, ia mungkin akan meletakkan beberapa lagi syarat-syarat yang ketat. Jadi memang menjadi pilihan parti Barisan Nasional. Saya rasa kalau boleh mereka ingin mengekalkan prosedur pilihan raya seperti yang berlaku di negeri Melaka tempoh hari. Tidak ada ceramah umum, tidak ada perkumpulan dan sebagainya. Jadi dan saya yakin pihak mereka pun mengharap supaya
jumlah keluar mengundi itu tetap di bawah 60% ataupun dalam luang lingkup 60%, itu mungkin akan membawa advantage kepada mereka. Jadi kita melihat dalam situasi ini mesti ada suatu inisiatif daripada pihak Pakatan Harapan untuk mencari jalan yang sebaiknya supaya pengundi bila mereka membuat pilihan, mereka boleh yakin dengan pilihan yang mereka akan buat. Kalau tidak, mereka akan hanya membiarkan Barisan Nasional dan membiarkan UMNO terus menjadi kerajaan. Jadi saya memandang wow factor yang perlu ada itu adalah salah satu daripadanya kalau ada unsur-unsur kerjasama PN dan PS semula. Ya, mungkin dalam kaedah peperangan, we have to agree to not disagree, and we have to not agree to disagree what we want to agree. Dia kena ada kaedah seperti itulah. Tetapi yang pentingnya, we have to identify the common enemy. So, who will be our common enemy? So, common enemy itu kita kena tumpaskan, kemudian kita bincanglah baik-baik untuk membentuk kerajaan yang lebih sempurna setelah dipilih oleh rakyat nanti.